Pada tahun 1948, Saloma pernah menyanyikan lagu Seven Lonely Days di pentas New World bersama dengan kumpulan pancaragam The Singapore Boys yang dipimpin oleh ayah tirinya iaitu Mum Yusof. Kaulah satu-satunya di antara berjuta insan teristimewa. Patah tak tumbuh lagi, hilang belum berganti, kerana kau tersendiri. Kau kebanggaan kita, kau budayawan bangsa. Engkau legenda, legenda, legenda. Patah tak tumbuh, hilang tak berganti. Begitulah yang boleh kita katakan tentang bidu wanita kita, iaitu Saloma. Assalamualaikum dan hi guys! Welcome back to Screen Art Studio Official Channel. Kali ini, kita adakan segmen baru, iaitu Seniman Kita, di mana kita membincangkan dan membicarakan tentang seniman dan seniwati di tanah air kita. Dan untuk minggu yang pertama ni, kita akan ceritakanlah tentang Saloma, iaitu bidu wanita pertama di Malaysia. Bidu wanita negara Puan Sri Datin Amar Salmah binti Ismail atau lebih mesra dengan panggilan Saloma telah dilahirkan pada 22 Januari 1935 di Pasir Panjang, Singapura dan telah mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Tanglin, Singapura. Selepas ayahnya, Ismail Osman dan ibunya, Umi Kalsum Mahban berpisah, Saloma dan kakaknya Mariani berpindah ke Pontian dan telah berpindah lagi ke Tanjung Karang, Kuala Selangor mengikut ayahnya. Kebosanan hidup di kampung sebagai gadis sawah akhirnya membuatkan beliau dan kakaknya berpindah semula ke Singapura selepas Perang Dunia Kedua, lalu tinggal bersama ibunya. Yang saya tinggal rumah dia selama 10 tahun. Orangnya tak begitu tegas lah, tak begitu tegas. Cuma yang tak betul, dia cakap tak betul lah. Beliau mula minat menyanyi pada umur 10 tahun lagi. Di usia yang muda ni, dia pernah menyanyikan di macam-macam majlis perkahwinan. Kemudian, beliau mendapat peluang untuk menonjolkan bakatnya dengan bernyanyi di bawah Orkes Fajar Murni yang dipimpin oleh Osman Yusof. Okey, kita jump pula ke tahun 1948. Waktu ni, beliau berumur 13 tahun tau dan beliau mendapat peluang untuk bernyanyi di pentas New World bersama dengan kumpulan pancaragam The Singapore Boys. Dan kumpulan ni dikendalikan oleh ayah tirinya yang bernama Mum Yusof. Ingat tak lagi waktu awal kita cakap pasal lagu apa? Lagu Seven Lonely Days. Pertama kali suara Saloma berkumandang di radio ialah pada tahun 1949. Ketika itu, ayah tirinya, Mum Yusof, mengajak Saloma melihat pancaragamnya yang akan membuat rakaman di Radio Melaya. Kemudian, Rokiah Wanda yang sepatutnya hadir untuk membuat rakaman tidak dapat datang dan terus membuka peluang kepada Saloma untuk menggantikan tempatnya. Usia 16 tahun. Jadi dia menyanyi lagu Sang Rembulan tu adalah lagu dalam filem dinyanyikan oleh P. Ramlee tetapi dialbumkan oleh Rubiah. Jadi Saloma ni dia masih mencari identiti. Bila dia pergi ke radio, apa saja lagu suruh nyanyi dia nyanyi. Sebab
dia belum dapat lagi apa, belum dapat Saloma lah sebenarnya, belum dapat Saloma. Sejak berkumandangnya suara Saloma, biduanita negara ini terus mendapat pelbagai undangan dan tawaran menyanyi di majlis serta pelbagai pancaragam yang mahukan Saloma sebagai penyanyi utama mereka. Dia tidak ada mengikuti kelas voice ke ataupun dia belajar dengan guru-guru muzik ke cara nak menyanyi bagaimana, tidak. Tapi perjalanan dia sebagai seorang penyanyi daripada awalnya sampai akhir itu semua berdasar pergaulan dia. Saloma ni memang kelebihan dalam menyanyi, saya rasalah tidak akan boleh lagi orang tanding suara dia. Ini kurnia Allah pada dia. Jadi hidup dia pasal apa? Hidup dia terutama sekali saya rasalah. Yang pertama kebolehan dia. Yang kedua hidup dia selalu bantu ibunya. Macam mana susah apa pun dia mesti bantu ibunya. Ini satu penghidupan dia. Perkenalannya dengan seniman hebat pada ketika itu, A.R. Tompel membuka lagi satu cabang seni apabila beliau dipanggil berlakon di syarikat filem Nusantara dalam filem yang bertajuk Pelangi arahan Nas Ahnas. Bersama beliau berlakon dalam filem itu ialah seniwati Nona Asia, Eloni Hayat dan Ismail Mukasim. Saloma dia mula berlakon umur 15-16 tahun atas pentas masa sekolah. Drama tu berjudul Gadis Moden, tapi hasrat diri dia memang nak jadi penyanyi, seorang penyanyi. Tetapi dia kena mula dengan berlakon. Apa saja bidang seni dia akan cuba. Jadi secara konsidental pada hari itu A.R. Tompel datang. Dia menuntun, dia tengok budak ni memang ada potential. Selepas berlakon dengan Shaw Brothers beberapa buah filem, jadi dia dapat offer daripada Nusantara Film. Producer dia Su Xiaoming offer dia, boleh tak kau datang kat sini, kau mungkin aku akan lantik kau sebagai pengarah. Jadi dia tengah mencari, dia ditugaskan untuk sebagai talent scout, mencari bakat-bakat baru. Jadi dia tertarik dengan Salma Ismail. Jadi dia offer Salma. Filem pertama yang dibintangi oleh Saloma ialah filem Pelangi yang diterbitkan pada tahun 1951. Walaupun hanya memegang watak kecil sebagai penyanyi, tetapi sekurang-kurangnya nama Saloma mula dikenali. Saloma ni di peringkat awal. Dia tidak begitu terkenal. Tetapi dia dah muncul sebagai pelakon boleh dianggap tambahan ataupun pembantu. Selepas terbitnya filem Pelangi, sebuah lagi filem yang merupakan filem pertama arahan A.R. Tompel diterbitkan bertajuk Perkahwinan Rahsia. Saloma hanya memegang watak sebagai penyanyi kelab malam, namun nama Saloma terus menjadi sebutan di bibir peminat dan penggiat filem Melayu ketika itu. Maka muncullah sebuah filem bertajuk Norma arahan kedua A.R. Tompel pada tahun 1951 yang turut dibintangi oleh Saloma. Perkahwinan Rahsia ni sebenarnya dia ambil Saloma sebagai guest artis dalam nightclub. Tapi sebenarnya itu bukan suara Saloma yang menyanyi, bukan suara dia. Jadi dia miming saja suara dia. Jadi selepas itu pada tahun 51 juga Tompel mengarah cerita Norma. Tompel ambil Salma Ismail sebagai Norma tu. Jadi dia pegang title role pada hari itu. Sebenarnya saya rasa Tompel banyak mempengaruhi Saloma lah dalam bidang seni pada awal-awalnya. Jadi kita kena terima kasih pada Tompel juga. Di syarikat filem Nusantara, Salma Ismail sempat berlakon dalam beberapa buah filem yang bertajuk Cinta Murni, Sehati Serasa dan Sesal Tak Sudah sebelum menghabiskan kontraknya bersama syarikat tersebut atas alasan beliau sedang sarat mengandung. Pada tahun 1954, berapa tahun lepas 1948? Korang kiralah sendiri. Pada tahun 1954 ni, beliau mendapat peluang untuk merakamkan Piring Hitam yang pertama. Dan dalam Piring Hitam ni, dia ada dua buah lagu, iaitu Padang Kasih dan Jika Tak Berjumpa, dan featuring ataupun berpadu suara dengan S. Hamid. S. Hamid dapat offer buat rekod. Jadi dia jemput Saloma. Jadi rekod tu dia A and B lah. Jadi depan Pandang Kasih, belakang Jika Tak Berjumpa. Duet tu. Jadi pada pandangan saya lah, lagu Pandang Kasih
tidak sesedap Saloma lah. Dia bukan Saloma lah. Tapi yang saya heran tu selepas rekod itu, dia buat rakaman yang kedua, Burung Pungguk, sebuah lagu yang hebat, yang memang sukar untuk menyanyi. Saloma nyanyi macam Saloma. Jadi macam mana transformasi itu, saya heran. Sekelip mata dia jadi Saloma yang sebenarnya. Dia kata dia hebat, dia memang hebat. Tone suara Saloma ni unik. Tak ada orang boleh tiru. Kalau tanya suara dia sedap ke tidak, saya akan jawab suara Saloma tidak sedap, tetapi merdu. Suara dia merdu. Nak nyanyi sedap, ramai yang nyanyi sedap. Kita pergi ke karaoke, orang nyanyi sedap ramai. Tetapi merdu tak ramai. Walaupun Saloma sudah dikenali sebagai penyanyi latar filem dan radio, namun beliau masih lagi menyanyi di klub malam ketika itu. Mungkin ini merupakan satu cara latihan nyanyian untuk Saloma sehinggakan beliau mendapat julukan Marilyn Monroe of Malaya. Pada tahun 1955, Saloma telah dipilih berlakon dalam filem Empat Isteri yang juga turut dibintangi oleh Nur Madiah, Latifah Omar dan juga Mariani. Dalam filem itu juga, P. Ramlee telah mencipta 2 buah lagu dan telah dinyanyikan oleh Saloma. Lagu-lagu itu ialah Sejak Ku Bertemu Padamu dan Patah Tumbuh Hilang Berganti. Inilah kali pertama Saloma menyanyikan lagu-lagu ciptaan P. Ramlee. Saloma bagi saya dia holistik. Dia menyeluruh. Sememangnya, posisi Saloma sebagai biduanita negara memang tak dapat dinafikan lagi bakatnya dan lagu-lagu beliau menjadi penyembuh kepada hati peminat-peminatnya. Okeylah guys, kita dah sampai ke hujung rancangan Part 1. Kita akan sambung ke Part 2 pada minggu depan. Dan dalam Part 2, kita akan berjumpa dengan anak saudara Saloma sendiri iaitu Kak Shasha untuk menceritakan pengalaman dan kenangan pahit manis yang pernah mereka lalui bersama. So guys, stay tune. Dan sebelum korang pergi, jangan lupa tekan like kalau korang suka dengan video ni dan share dengan kawan-kawan korang. Jangan lupa juga untuk komen apa-apa yang korang rasa bersesuaian lah. Mungkin korang nak share sikit ke pengetahuan korang tentang Saloma? Dan jangan lupa, paling penting sekali, subscribe channel kami, okey? Tapi, kalau korang dah buat, it's okay lah. Terima kasih banyak-banyak. So, Assalamualaikum. Bye.